Jadi menurut laporan dan pakar yang berada di sana, gegaran ini berlaku bukan kerana gempa bumi biasa. Sebaliknya ia dianggap sebagai sesuatu yang tidak diduga, di mana gempa bumi ini yang berlaku di Kahraman Maras ini adalah gegaran yang tidak dijangka sama sekali, kerana berdasarkan kajian para pakar di sana, tidak ada lapisan kerak bumi yang patah di bawah permukaan bumi yang boleh menyebabkan berlakunya pertembungan dua kerak bumi sehingga menghasilkan gegaran. Timbul soalan di sekarang, dari mana? Di mana seorang pakar penyelidik di Turki yang bernama Haluk Ozel, yang mempunyai pengikut di YouTube sebanyak 250,000 subscribers, 250,000 subscribers tetap yang mengikuti perkembangan laporan dan juga status-status beliau. Beliau menyatakan bahawa gegaran ini berpunca daripada serangan HARP yang dipicu oleh Amerika Syarikat. HARP ialah satu alat pemicu yang boleh mengawal gelombang, cuaca, udara, hujan, ribut, banjir dan sebagainya, sebagaimana yang pernah kita tengok sebelum ini. HARP bermaksud High Frequency Active Aurora Research Program, iaitu satu program bagaimana untuk mengaktifkan gelombang tinggi yang canggih dan benar. Dan pada malam gegaran tersebut, mereka telah merakam adanya pancaran kilat yang kuat di udara dalam bentuk warna biru, dan ada kapal yang terbang di udara dengan cahaya lampu yang berlega-lega di ruang udara kawasan letupan tersebut, di mana gempa ini semua berlaku sebelum gempa 7.8 skala Richter yang menggegarkan Turki tersebut, di mana cahaya itu membentuk silinder cahaya yang tipis dan panjang di belakangnya. Inilah tuan-tuan sekalian apa yang berlaku. Dan kita perlu memahami bahawa seminggu sebelum gempa bumi berlaku, Turki sebenarnya telah pun menolak rancangan untuk memperbesarkan keahlian NATO yang akan disertai oleh Sweden dan Finland sebagai ahli baru. Tetapi Tayyip Rashid Erdogan yang mempunyai kuasa dan keahlian dalam NATO tidak menerima kehadiran Finland, Sweden, kerana atas dasar menjaga maruah umat Islam demi memboikot negara tersebut yang mengizinkan rakyatnya membakar Al-Quran secara terang-terangan. Maka daripada itulah berlakunya gegaran tersebut. Sesudah kita memerhati bahawa setelah berakhirnya perjanjian Lausanne, perjanjian 100 tahun sesudah Perang Dunia Kedua, yang memberi hak kepada pihak yang menang untuk menguasai bumi-bumi kerajaan Osmania, perjanjian itu berkuat kuasa sehingga 100 tahun, dan tempoh 100 tahun itu telah pun tamat dalam seminggu yang lalu. Sesudah tamat seminggu tersebut, kita digegarkan dengan peristiwa pembakaran Al-Quran secara tiba-tiba dan terbuka. Sesudah berlaku gempa bumi ini baru kita faham, rupanya pembakaran Al-Quran tersebut hanya satu perangkap untuk memancing Turki agar merasa marah kepada NATO atau Sweden yang bakal dibawa masuk ke dalam NATO tersebut. Hasilnya itu menjadi, dan apabila atas dasar ini Erdogan menolak penyertaan Sweden dan Finland, ia menimbulkan kemarahan Amerika dan menjadi sebab untuk mewajarkan HARP dilancarkan ke sana. Ingatlah sahabat-sahabat semua, jangan mudah tertipu dengan permainan dunia. Mereka mempunyai pelan yang cukup besar di luar jangka dan kerangka pemikiran manusia biasa. Sebab itu sahabat-sahabat semua, saya berani berkata begini, kerana selepas berlaku gegaran tersebut pada 8 hari bulan Februari, majalah Perancis
yaitu Charlie Hebdo, yang terkenal dengan siri menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak berzaman sekian lama, hari ini pada 8 hari bulan Februari mengeluarkan lukisan menghina Turki dan mengejek Turki di atas bala ataupun gegaran yang menimpa Turki, dengan melukis sebuah patung, melukis sebuah gambar dalam bentuk di mana menyatakan bahawa seorang lelaki memegang sebuah Al-Quran untuk mempertahankan bulat atau peluru-peluru yang ditembak ke arah Quran tersebut, dengan menulis perkataan la Quran sesdila maghdi. Dia mengatakan Quran hanya cakap kosong, dan menulis lagi Quran tidak dapat menangkis serangan peluru, dan menulis lagi kita tak perlu pun menghantar kapal terbang ataupun roket ataupun kereta kebal ke Turki. Kenapa Al-Quran dilukis sebegini? Kenapa Al-Quran dilukis dan tajuk kartun ini berbunyi seismi in Turki, yaitu gegaran di Turki. Direct kartun ini sengaja dibuat untuk memberitahu dunia bahawa inilah balasan yang Turki perlu terima hanya kerana mempertahankan Al-Quran Al-Karim. Maka ingat, sahabat-sahabat semua, dalam kita bertelengkah sesama kita, sesama orang Islam demi parti-parti politik yang ada, musuh tidak mengira kamu parti apa, tetapi mereka bersepakat melakukan serangan psikologi dan ketenteraan kepada Islam secara terang-terangan dengan menghina Al-Quran dalam bentuk yang lebih dahsyat. Maka sebab itu kita kena ingat bahawa gegaran yang berlaku di Turki itu bukan kerana Allah nak mengazab orang Turki, sebaliknya ia adalah kerana kerosakan yang dirancang oleh tangan-tangan yang jahat. Kalau ada orang bertanya, dari mana anta yakin? Dari mana ustaz yakin? Macam mana ustaz tahu perasaan Allah? Allah sendiri memberi kaedahnya kepada kita di dalam surah Al-Anfal, surah perang, pada ayat 32 dan 33, di mana Allah menceritakan satu keadaan, yaitu ketika Nabi SAW berdepan dengan ancaman daripada Abu Jahal dan kuncu-kuncunya, seperti An-Nadru bin Al-Harith yang pernah mencabar baginda agar menurunkan bala ke atas mereka jika sekiranya mereka tidak benar dan Nabi Muhammad itu benar. Allah merakam kata-kata mereka. Allah mengatakan, Allahumma wa iz qalu, dan ingatlah ketika mereka berkata, Allahumma, wahai Tuhan, in kana hadza huwal haq. Ini orang kafir berdoa kepada Allah kerana mereka yakin mereka berada di atas kebenaran, Muhammad di atas kebatilan. Maka orang kafir berkata, Allahumma, wahai Tuhan, in kana hadza huwal haqq, jika sekiranya apa yang Muhammad bawa itu benar, min indika, dia datang dari sisimu, fa amtir alaina hijaratan minas sama, maka turunkan ke atas kami hujan batu yang datang daripada langit. Awitina bi'azabin alim, ataupun datangkan kepada kami azab yang pedih. Tetapi Allah menceritakan kaedah yang lebih penting. Allah mengatakan, wa ma kana Allah, menjawab permintaan tadi. Allah berkata, wa ma kana Allahu liyazlimahum wala wa ma kana Allahu liyu'azzibahum, dan tidak sekali-kali Allah Ta'ala akan mengazab orang kafir itu, mengazab orang kafir yang betul-betul menentang Nabi Muhammad. Ini rakyat Turki hanya sekadar tak pandai berselawat, sekadar tak pandai mengucap, kerana mereka telah disekolahkan beratus tahun. Maka sehadis Nabi SAW sendiri menceritakan bahawa setiap 100 tahun akan bangkit orang yang akan memperbaharui agamanya.